Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Pendang pada hari ini 10 Mac bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Kuala Kerai pada 17 Mac 2016 kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut saling berkait. Tan Sri Yang di-Pertua, isu gelandangan merupakan satu isu urbanisasi yang berlaku di bandar-bandar besar di seluruh dunia. Di negara kita, Malaysia, golongan gelandangan tertumpu sebilangan besarnya di Lembah Kelang dan bandar-bandar besar lain seperti Johor Bahru, Pulau Pinang dan Kuching. Buat masa kini, Kementerian mendaftarkan golongan gelandangan melalui dua inisiatif, iaitu pertama, Operasi Menyelamat Orang Papa yang merupakan sebahagian daripada golongan gelandangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM berdasarkan peruntukan Akta Orang-Orang Papa 1977 dan keduanya melalui penubuhan Anjung Singgah. Berdasarkan statistik Operasi Menyelamat Orang Papa yang dijalankan oleh JKM di seluruh negara daripada Januari hingga Disember 2015, seramai 1,527 orang Papa telah diselamatkan. Negeri Selangor, Pulau Pinang serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan jumlah yang paling tinggi, iaitu masing-masing seramai 413 orang, 280 orang dan 215 orang. Jumlah ketiga-tiga kawasan ini ialah 908 orang dan merupakan 59.5% dari keseluruhan jumlah orang Papa yang diselamatkan. Usaha untuk menyelamatkan golongan Papa daripada operasi yang diadakan akan disusuli pula dengan bantuan berbentuk khidmat sokongan seperti penempatan di institusi, pemulihan, latihan kerjaya dan kaunseling. Antara institusi kebajikan yang disediakan oleh Kementerian ialah Rumah Sri Kenangan, itu penjagaan dan perlindungan bagi gelandangan yang berumur 60 tahun ke atas dan tidak berwaris atau waris tidak dapat dihubungi. Gelandangan yang berumur di bawah 60 tahun pula akan ditempatkan di Desa Bina Diri untuk menjalani program pemulihan dan kemahiran. Mereka yang sihat dan mempunyai keupayaan dan kemahiran tertentu akan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemahiran yang ada. Tan Sri Yang di-Pertua, pendaftaran golongan gelandangan juga dilaksanakan oleh Kementerian menerusi Anjung Singgah, iaitu sebuah pusat sehenti intervensi yang dikendalikan oleh Yayasan Kebajikan Negara YKN. Anjung Singgah menyediakan tempat penginapan sementara, makanan serta khidmat kaunseling dan bantuan kebajikan yang diperlukan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berkaitan. Sesi kaunseling secara individu dan berkelompok dijalankan mengikut keperluan gelandangan tersebut. Anjung Singgah yang ditubuhkan pada tahun 2011 di Kuala Lumpur telah juga diperluaskan perkhidmatannya ke Kuching, Sarawak, Johor Bahru, Johor dan Pulau Pinang. Sejak mula beroperasi pada 9 April 2011 sehingga Januari 2016, sejumlah 3,215 orang gelandangan secara sukarela yang ingin mengubah kehidupan mereka telah mendapatkan khidmat bantuan sosial di 4 buah Anjung Singgah tersebut. YKN juga sedang dalam proses membina 2 lagi Anjung Singgah di Ipoh Perak dan di Kota Kinabalu, Sabah. Selain daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Wilayah Persekutuan telah juga menubuhkan pusat transit gelandangan Kuala Lumpur di Jalan Pahang dengan kapasiti 250 orang. Pusat transit gelandangan Kuala Lumpur ini telah mula beroperasi pada 10 Februari 2016, merupakan hasil daripada kerjasama strategik yang dijalinkan antara Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dewan Menderaya Kuala Lumpur, Malaysian Resources Corporation Berhad dan NGOs. Kementerian mengalung-alungkan dan menyambut baik usaha Kementerian Wilayah Persekutuan kerana selain dapat mendaftarkan golongan gelandangan yang menggunakan kemudahan ini, inisiatif ini juga dapat memberikan penyelesaian kepada isu-isu jangka pendek seperti perumahan dan pekerjaan kepada golongan gelandangan. Sehubungan itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berharap pihak berkuasa tempatan di bandar-bandar besar yang lain juga akan mengikuti jejak usaha Kementerian Wilayah Persekutuan dalam menyelesaikan isu golongan gelandangan dalam kawasan pentadbiran mereka masing-masing. Dimaklumkan juga di Dewan Yang Mulia ini bahawa keputusan masalah high level Komiti Majlis Sosial yang telah dipengusikan oleh Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 18 Februari yang lalu
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah diberi tanggungjawab untuk menjadi peneraju serta menubuhkan satu badan penyelarasan sekretariat dalam menangani isu gelandangan secara holistik. Sehubungan itu, kerjasama dan penglibatan pelbagai pihak yang berkepentingan seperti agensi-agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGOs akan digemblingkan melalui pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan dalam menangani isu gelandangan ini. Terima kasih. Undang. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Seorang pakar psikologi sosial daripada Universiti Pertahanan Nasional mengatakan, namanya Dr. Muhammad Fadil, mengatakan bahawa JKM mempunyai jumlah kaki tangan yang ramai tetapi tidak mampu untuk mengadakan satu kajian sosial bersama-sama dengan NGO yang berminat untuk melihat sebab-sebab utama mengapa wujudnya orang-orang gelandangan ini. Mengapa wujudnya orang-orang gelandangan ini. Dan soalan saya yang kedua ialah, bagaimanakah pihak kementerian nak menyelesaikan soal gelandangan kumpulan parti yang ada terdapat dalam negara kita? Terima kasih Yang Berhormat di atas dua soalan tambahan tu. Pertamanya ingin saya katakan di sini, memang kita mempunyai ramai pegawai dan kaki tangan di bawah JKM, tetapi mereka juga mempunyai banyak tugas-tugas yang lain selain daripada gelandangan. Mereka mempunyai kerja-kerja untuk membantu ramai penerima bantuan kita dan macam-macam lagi kerja yang ada disediakan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Walaupun begitu, saya ingin memberitahu di sini bahawa kita telah pun mengadakan satu kajian golongan gelandangan di Lembah Kelang ini pada tahun 2014. Ini adalah yang dibuat oleh Universiti Putra Malaysia UPM yang melibatkan 618 orang responden, iaitu dijalankan daripada Julai 2013 hingga Disember 2014. Hasil analisis profil dan cadangan strategi daripada kajian tersebut adalah seperti berikut. Saya ingin jelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa 85.6% dari responden adalah terdiri dari kaum lelaki. Ini adalah hasil kajian dengan purata umur 43 tahun. Lebih daripada separuh golongan gelandangan ataupun 55.5% adalah orang bujang. 76.6% adalah tidak bekerja dan sedang mencari kerja. Taraf pendidikan mereka pula adalah rendah, iaitu 45.7% mempunyai taraf pendidikan UPSR dan ke bawah. Lebih 1/3 ataupun 34.7% daripada mereka telah bergelandangan lebih daripada 1 tahun. Dan sebagian besar gelandangan boleh dikategorikan sebagai gelandangan yang transit. Jadi sebenarnya Tan Sri Yang Bertuah telah pun diadakan kajian bersama-sama dengan universiti. Dan saya rasa kita tidak ada masalah di kementerian kita sentiasa mengadakan pelbagai kajian, dan kajian sosial ini adalah satu perkara yang memang kita adakan secara berkala. Menjawab soalan yang kedua berkenaan dengan gelandangan parti ini gelandangan yang bukan daripada warga negara Malaysia ini, seperti biasa kita akan serahkan kepada pihak immigration untuk mengambil tindakan yang selanjutnya. Terima kasih. Tabaruk. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang memberi jawapan mengenai isu gelandangan ini yang bagi saya satu masalah sosial yang tak sepatutnya dilihat dengan lebih jelas lagi dalam negara kita ini. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Sebagaimana yang kita tahu dan Yang Berhormat sendiri pun telah jelaskan tadi bahawa masalah gelandangan ini adalah satu masalah yang kita lihat sebagai satu lumrah, terutamanya di bandar-bandar besar, terutamanya di Bandaraya Kuala Lumpur ini sendiri. Dan kita lihat terlalu ramainya dan semakin ramai bilangan gelandangan ini, termasuk di pejabat PAS sendiri di Jalan Raja Laut. Dia bukan lagi menjadi gelandangan transit, tapi gelandangan yang berkekalan. Dah jadi rumah tangga dia dah di situ. Untuk pihak-pihak atau tuan punya bangunan mengalihkan mereka, ianya menimbulkan dilema antara imej dan juga kebajikan, kemanusiaan. Dan sekarang ini kita lihat banyak NGO yang telah mengambil langkah memberikan makanan kepada gelandangan ini dan mereka menerima dengan baik sekali. Saya nak tahu apakah
cadangan pihak kerajaan untuk membantu NGO ini yang satu masa nanti mungkin mereka pun kehabisan modal, tidak lagi mampu memberikan sedikit makanan kepada gelandangan ini. Apakah kerajaan mempunyai perancangan yang khusus untuk memberikan bantuan dan sumbangan ini? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat Kota Baru. Memanglah kita memandang serius berkenaan dengan masalah gelandangan ini, walaupun dia cuma berlaku di kawasan-kawasan kawasan-kawasan bandar ataupun urban areas. Dan oleh kerana itulah kita, seperti saya sebutkan tadi, kita lah akan menubuhkan satu badan atau penyelarasan ataupun sekretariat untuk menanganinya secara holistik, yang mana akan melibatkan pelbagai agensi kerajaan dan kementerian dan juga NGOs, supaya dapat digemblingkan bersama-sama dan mencari jalan, membincangkan dengan cara mendalam lagi bagaimanakah kita dapat menangani masalah gelandangan ini yang ada dalam negara kita pada ketika ini. Jadi itu adalah dalam proses sekarang ini. TOR-nya pun telah dapat dikenal pasti, dan selepas ini mereka akan mengadakan perbincangan dan mesyuarat mereka bagaimana untuk mengatasinya. Walau macam mana pun ingin saya mengatakan bahawa memang kita ada dua jenis gelandangan ni. Satu gelandangan yang kita panggil gelandangan transit, yang sementara mencari pekerjaan, maka mereka datang ke kota-kota besar, mereka tak ada rumah ataupun belum ada cukup kawangan untuk menyewa rumah dan sebagainya, maka mereka ada tempat yang kita sediakan ini. Selepas itu mereka akan bila mereka sudah mempunyai pekerjaan, cukup kawangan, mereka boleh bekerja, ataupun kita bantu mereka untuk mencari menyewa tempat-tempat yang sesuai dalam kemampuan mereka. Yang kedua, kita pula ada gelandangan yang tegar ni. Gelandangan tegar ni adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai penyakit mental, maka sudah tidak ada lagi tinggal dengan keluarga mereka ataupun keluarga mereka tidak mau menjaga mereka. Yang keduanya, mereka yang merupakan penagih dadah. Mereka juga sudah keluar daripada rumah mereka, tidak ada tempat tinggal. Mereka ini akan berterusan berada sebagai gelandangan. Dan ada juga mereka yang mempunyai masalah dengan keluarga mereka dan mereka berada sebagai gelandangan dan tidak mau kembali kepada keluarga mereka. Ini adalah perkara-perkara yang perlu kita tengok secara mendalam bagaimana kita dapat mengatasi masalah-masalah mereka. Kalau mereka yang sakit ini, kita akan ada desa bina diri kita. Di situlah mereka kita hantar dulu sementara selama 3 tahun dan kita perbaiki mereka, kita bagi latihan kepada mereka dan kita selepas itu kembalikan mereka kepada masyarakat supaya mereka dapat hidup secara berdikari. Walau macam mana pun saya tidak mengatakan di sini bahawa kita tahu segala-galanya. Oleh kerana itulah ada perlunya satu sekretariat ini untuk kita membincang lagi secara mendalam bagaimana kita dapat mengatasi masalah gelandangan ini secara holistiknya dan lebih berkesan lagi, insyaAllah. Terima kasih. Sila, ratapannya. Terima kasih Tan Sri Betul. Soalan saya ialah berkaitan dengan generasi kedua anak-anak gelandangan yang tidak ada sijil kelahiran ataupun kad penalan, yang rata-rata menjadi terbiar yang kita lihat berada di bandar-bandar. Jadi macam manakah masa depan nasib mereka? Apakah tindakan yang dibuat oleh kementerian terhadap generasi yang malang ini? Kalau yang berhormat mengetahui ada generasi yang demikian, adalah baik kalau perkara ini dapat dimaklumkan kepada kita supaya kita mendapat tahu berapa ramai mereka yang anak-anak generasi kedua ni. Kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi, bahawa dalam program kita yang kita ada ni, mereka ini adalah sementara saja. Sementara mereka bergelandangan kerana masalah-masalah tertentu, maka kita berikan mereka tempat sementara. Selepas itu kita kembalikan mereka kepada masyarakat semasa mereka bekerja, kita bantu mereka mendapat pekerjaan, maka mereka mendapat pekerjaan dan mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dan dapat menjaga keluarga mereka ataupun kembali ke kampung mereka. Ini adalah di antara cara-cara kita membantu. Tetapi biasanya kita tidak ada menghadapi masalah yang anak-anak mereka ni setakat inilah kita tidak ada dapat
maklumat yang anak-anak mereka ini tidak mempunyai surat beranak dan sebagainya. Kerana kebanyakan mereka ini memang ada keluarga dengan ada dokumen mereka kerana mereka warga negara kita. Mereka datang ke bandar untuk mencari pekerjaan sementara. Tapi tidak ada masalah. Kalau mungkin yang berhormat tentang orang bukan warga negara kita ya. Tapi kalau warga negara kita tidak ada masalah. Tapi kalau ada, maklumkan kepada kita dan kita akan bawa pula kepada agensi yang lain iaitu agensi pendaftar negara kita yang mana boleh membantu mereka. Ya. Kebanyakan mereka adalah anak luar nikah, Yang Berhormat Menteri. Itu pula masalah lain pula mungkin itu di bawah tapi itu pun boleh diuruskan melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Boleh juga diuruskan melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Ya. Masih.